وسلم وآله الكرام وأصحابه زمشون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي ملأ قلوب أولياء بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار، وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز وهو أصدق القائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis, rangkap Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai syarak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun dalam majlis memperingati peristiwa yang besar yang berlaku pada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang mencarikan adat, peristiwa yang menayangkan kepada insan supaya kalbinya menyadari akal manusia terlampau pendek. Dia perlu beriktimad dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa yang memberikan pengajaran yang besar kepada kita umat Islam untuk mencari matlamat kehidupan kita yang sebenar, ila usul ila Allah, sampai kepada makrifat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana perkara ini adalah perkara yang amat besar, ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya umat di akhir zaman. Peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim yang memberi isyarat yang besar kepada kita, iaitulah tasfiyatul qulub, pembersihan ruhani, dan seterusnya mendedahkan kepada kita perjalanan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan kepada pimpinan, dan seterusnya mukasyafat yang dibukakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai pengajaran-pengajaran yang terlalu besar, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memi'rajkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan bertemu nikmat yang tidak ada berlaku pada nabi yang lain melainkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang amat besar
yang mana disambut oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia bagi mengkuatkan alaqatul qalbi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam yang memegang tali tajalli ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala, di mana di awal permulaan pendedahan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menayangkan kuasa besarnya supaya tidak ada soalan ataupun timbul persoalan bagi mereka yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi mereka yang akan bertanya bahawa urusan Isra wal Mi'raj adalah dipanggil amrun khariqun lil adah, pekerjaan yang mencarikan akan adat kebiasaan, perjalanan yang jauh diringkaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala membawa lapas dengan lapas tanzih. Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Di sini telah terjawab persoalan yang mungkin timbul, iaitulah zat yang memperjalankan baginda sallallahu alaihi wasallam ila zat yang wajibul wujud, yang mempunyai kesempurnaan, yang tersuci daripada naqais, yang suci daripada segala kekurangan, zat yang maha besar, maha agung, maha sempurna. Dan ialah yang memperjalankan, bukan baginda berjalan, tapi ia memperjalankan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, bermula daripada Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa yang sedang bergolak mutaakhir ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberkati di sekelilingnya bagi menayangkan ayatina, segala ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala As-Sami Al-Basir, yang mempunyai sifat sama. As-Sami Al-Muttasif bis-Sami, Al-Basir zat muttasif bil basar, yang mana ayat ini menunjukkan kepada kita berlakunya pergolakan yang besar di akhir Isra wal Mi'raj, yang menggegar keimanan mereka-mereka yang bahu menyambut cahaya iman, di mana Allah Ta'ala maha mendengar, juga dia memerhatikan kedudukan hamba itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum peristiwa yang besar ini, kelebihan lapas tanzih yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi alfa marrah fi kulli yaumin faqad ishtara bin nafsi faqad ishtara nafsahu minallahi bimakna a'taqaha minan nar. Barang siapa yang mengucap subhanallah alfa marrah 1000 kali, maka dia telah membeli dirinya dari Allah, bermakna a'taqaha Allahu minan nar, dia akan dimerdekakan daripada azab yang amat besar. Man qala subhanallah bihamdihi mi'ata marrah fi kulli yaumin ghufirat zunubuhu wa in kana misl zabadil bahr. Dan barang siapa yang mengucap subhanallah bihamdih 100 kali pada tiap-tiap hari, diampunkan segala dosanya, sekiranya dosa dia seumpama buih di laut sekalipun. Dan begitulah hadis-hadis yang lain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita lapas tanzih dia akan membawa kepada satu gelombang besar dalam qalbi insan. Sebagaimana berkata Sayyidi Ahmad ibni Idris radhiyallahu anhu, Imam Tariqatul Ahmadiyah Idrisiyah, subhanallahil azim alladzi la yasbutu litajalli azamati syai'un. Subhanallahil azim, maha suci Allah Ta'ala yang maha agung,
la yasbutu li tajalli azamatihi syai'un. Tidak akan sabit lagi bila berlaku pentajalian azamatillah sesuatu pun. Ini mengisyaratkan kepada kita bahawasanya lapas ini apabila disebut secara zahir wal batin dengan makna yang sebenar menghayati kesucian kebesaran Allah yang maha agung, maka di situ akan lenyap segala pandangan khalqiyah dan akan ditajalikan oleh Allah Ta'ala kebesarannya. Di sinilah permulaan insan berjalan, di mana ditunjukkan dalam Isra wal Mi'raj gambaran yang masyhur kepada kita, tasbih yang dilakukan oleh Allah Ta'ala melalui Sayyidina Jibril alaihissalam. Ya, ialah pembedahan yang maklum, pembedahan yang ajaib dan tidak mempunyai sebarang kesakitan, dan mengisyaratkan kepada kita di sini ialah awalul suluk ataupun awalul tariq, perjalanan awal untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah penyucian, membersihkan qalbi daripada segala kekotoran, sama ada kekotoran yang zahir ataupun kekotoran yang batin. Sebab hadrat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci tidak layak masuk bagi mereka yang kalbinya belum disempurnakan penyuciannya. Oleh kerana itu diisyaratkan kepada Nabi yang merupakan pilihan atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, afdalul makhluqat innal itlaq wa huwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan perkara yang tersebut supaya memberi isyarat kepada umat perjalanan kita ialah di awal dimulakan dengan tasbih, penyucian dan pengisian, takhliyah dan tahliyah, penyucian kemudian pengisian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan sebagaimana kita maklum dengan ma'uz zamzam, air yang mulia selepas daripada air yang keluar daripada celah jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlakulah sebagaimana kita maklum, dibersihkan kemudian diberikan bekalan, dimasukkan ke dalam ni tadi, iaitulah batil yang mempunyai isyarat, iaitulah al-hikmah, al-ulum, wal-yakin, al-islam dan seterusnya. Ini memberi isyarat kepada kita bahawasanya perjalanan yang amat besar yang telah dirempuhi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang memerlukan penyucian dan pengisian. Penyucian kemudian pengisian. Pengisian dengan ilmu dan dipenuhi dengan hikmah-hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan kepada kita perjalanan kerohanian adalah sumber besar dalam kehidupan insan. Matlamat dan kerja keras yang perlu dibuat ialah menyucikan ruhani. Waktu ulama menyebut i'lam annal insan innal haqiqatal hayah ya hayatul ruhaniyah ja'alallahu fiha an-najah wan ni'mah wal lazzah wal rauha wa ghairihima minan ni'am al-azimah falyatana'amu bihazihil hayah wa illam tadkhul fi hazihil hayah qad azzabakumullahu bil hayatil jismaniyah ar-radi'ah. Ketahuilah wahai insan bahawasanya hakikat kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan ruhani, yang mana di dalamnya dijadikan Allah Ta'ala an-najah, kelepasan yang besar, dan nikmat yang agung, lazat yang begitu hebat, dan kerihatan yang besar daripada segala nikmat. Maka hendaklah kamu mengambil nikmat dengan kehidupan ruhaniyah. Sekiranya kamu tidak masuk dalam hazihil hayah, qad azzabakumullahu bil hayatil jismaniyah ar-radi'ah, Allah akan mengazab kamu dengan kehidupan jasad luaran yang tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Ya, insan apabila dia melayan kehidupan luar saja, yang kemuncaknya akan disumbat di dalam liang lahat yang tidak ada arti apa. Dengan mereka meninggalkan hakikat hidup yang sebenar, iaitu memelihara hakikatul insan, hakikat diri mereka yang layak untuk menyambut segala anwar, futuhat, tajalliyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di Isra wal Mi'raj
melambangkan satu peristiwa yang mencantumkan perjalanan syariah wal haqiqah. Setelah Rasulullah SAW dilakukan pembedahan yang maklum, kemudian diperbawa Nabi oleh Jibril alaihissalam. Walaupun hakikat Jibril adalah daripada nur Rasulullah SAW, walaupun hakikat Jibril dengan baginda tidak ada satu jarak yang boleh membezakan, terlampau tinggi makam Rasulullah SAW. Jibril jauh beza nak dibanding dengan baginda SAW. Laulaka makanatil aflaq, ketidakan engkau ya Muhammad, aku tak jadikan semua makhluk ini. Begitu tingginya makam kedudukan baginda SAW. Namun isyarat diberikan oleh Allah Ta'ala dalam perjalanan, sebagaimana disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali qaddasallahu sirrah, talabu syekh wajibun alal kulli murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut akan mursyid yang kamil, yang boleh membawa rohani kamu sampai kepada makrifat akan Allah, menjadi kemestian, kata Imam Al-Ghazali. Maka talabu syekh wajib, mencari syekh yang mursyid. Tapi berkata Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani, di akhir zaman banyak bersepah yang mengaku syekh, kemudian ditambah hujung dengan tan, Syekh bin Tan banyak. Tahu Syekh bin Tan? Syekh Tan banyak. Sana mengaku syekh, sini mengaku syekh, macam-macam syekh jadi. Maka kena mendetili dalam mencari murabbi dan mursyid. Kalau sekiranya silap pencarian amat bahaya. Kalau rosak luar, kita sembahyang di kaki kita ada najasah, ada najis, insya-Allah sahabat boleh tegur. Kalau kain kita terkoyak, insya-Allah dia boleh memperingatkan kita. Tapi kalau rohani yang memimpin tidak sampai, ini bahaya besar. Dia akan terpusing-pusing. Dia tidak berjejak kepada alamul ma'rifah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mencari ini ada satu kepastian. Jadi diisyarat dalam Isra wal Mi'raj, perjalanan yang sangat besar maknanya, dipimpin oleh Jibril. Maka berlakulah beberapa manzilah. Manzilah, satu makam, satu peringkat yang disinggahi oleh Rasulullah SAW, menunjukkan kepada kita isyarat dalam perjalanan ini ada manzilatul qalbi, manzilatul ruh, manzilatul sir, semua ada. Supaya dikesan dipimpin oleh murabbi, supaya jejak dia kepada ma'rifatan khassatan bizawq wal wijdan syuhud wal ayyan, supaya dia sampai berjejak pada makrifat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila penglihatan ini dipaparkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana maklum kepada kita, Rasulullah akan report kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Ini apa makna ya Jibril? Adakah Rasulullah tidak mengetahui? Maha suci Rasulullah lebih hebat dari Jibril alaihissalam. Ini isyarat kepada kita bahawasanya kena ada maknanya warid yang sampai. Bila kita berjalan, man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa yang tidak ada wirid, dia tidak ada warid. Kita ada guru kan, mursyid. Kalau di sini top kita dengan apa, guru-guru besar kita, daripada keturunan Sayyidi wal mursyid wa murabbi ruhi Al-Qutbul Kabir Sayyidi Muhammad Said Jamaluddin Al-Lindi, merupakan wali besar, ulama besar, yang banyak memberikan pentarbihan ruhaniyah di daerah ataupun kawasan negeri 9 Darul Khusus. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikutlah apa yang telah diajar, yang telah ditarbiyah oleh murabbi. Semua ada dalam Isra wal Mi'raj, gambaran-gambaran ini, supaya kalbi insan itu layak menerima warid. Warid maknanya apa? Benda yang datang, sama ada daripada ilham rabbani ataupun mukasyafat dan sebagainya, untuk membedah kedudukan seseorang tadi daripada peringkat al-intibah wal ikbal wal wisal. Warid yang pertama dia panggil apa? Waridul intibah. Gegaran kalbi kita akan mula, dia akan menghadap ke hadapan tanah, kesedaran ruh. Kemudian dia akan pergi kepada apa? Al-ikbal, dia bertawajuh betul kalbi
dengan dia, dan akhirnya baru dibuka kesampaian. Apabila jiwa dan kalbi manusia tadi dilepaskan daripada tangan-tangan khalqiyah, awrada 'alaika al-warid liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min riqil asar. Allah Ta'ala akan hantarkan warid, yang mana warid ni sifat dia liyatasallama min yadil aghyar, supaya kalbi insan tadi dibersihkan daripada sangkutan pegangan kepada makhluk. Selagi makhluk ada dalam kalbi kita, insan tidak akan berjejak dalam makrifat yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Ingat bahawa sudah Isra Mi'raj, nihayah, kemuncak di al-liqa, maknanya itu dipanggil isyarat pada makrifatan khassah, makrifat yang sebenar dengan Allah SWT, yang ditunjukkan Allah Ta'ala kepada kekasih agungnya wah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan ini merupakan satu penyucian yang amat besar. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke hadrat Allah Ta'ala, dia tidak akan berlaku melainkan selepas daripada ia telah pengleburan keperasaan kalbi kita dengan makhluk, baru diizin oleh Ta'ala berjalan. Sebab itu Rasulullah SAW semua diisyarat. Diisyarat dengan apa? Pentajalian, pembukaan menunjukkan kebesaran, keagungan Allah yang maha dahsyat. Pemisalan yang tunjuk, dan di antara pemisalan yang membentuk akhlak insan, iaitu bagaimana orang yang berjuang perjalanan Allah, mereka yang sanggup bermati-matian membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga ditunjuk keruntuhan akhlak-akhlak yang teruk, iaitu bagaimana siksaan azab yang sangat dahsyat orang yang memakan riba, bagaimana dahsyatnya orang yang melakukan perzinahan, dan begitu seterusnya. Dan di antara gambaran yang di antara hebat, ialah panggilan-panggilan yang sentiasa memanggil insan di akhir zaman, ialah al-Yahud wan Nasara ad-dunya. Itu semua panggilan-panggilan yang memanggil. Apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bila mereka memanggil, halumma ya Muhammad anzilni as'alu, ya Muhammad berhenti sebentar, aku nak bertanya. Rasulullah tidak jawab soalan itu. Rasulullah tidak melayan, dan bahkan tidak menoleh, hanya melakukan repot kepada Jibril alaihissalam. Ya Jibril, seruan siapa itu? Ya, lalu dijawab, itulah seruan Yahudi. Kalau kau jawab, ya Rasulullah, habis umat kau jadi Yahudi. Tak jawab pun maklum. Ya, Nasara ad-dunya, semua panggilan-panggilan yang menggerunkan kita, ya, yang menjejaskan kerohanian seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu menunjukkan kepada kita perjalanan yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah perjalanan yang wajib kita contohi, bahawasanya kita kena berpaling kalbi kita daripada segala khalaik, segala makhluk. Selagi kalbi kita tidak disucikan, maka kita tidak akan dapat, ya, maknanya masuk dalam hadratillah, hadratul qudsi, hadratul ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pengenalan. Lepas itu digambarkan apabila benda-benda ini berlaku dan pembersihan itu tamat, ya, barulah Rasulullah dibenarkan Mi'raj. Menandakan kepada kita bila seorang kalbi dia bersih, bahawa diizinkan yang urujul qalbi ila Allah. Sebab tu benda yang dibawa isyarat besar kepada kita dalam Isra Mi'raj, di akhir apa dia? As-salah. As-salah ila mi'rajul mu'min. Sembahyang tu ialah mi'raj. Mi'raj qulubul mu'min ila Allah Ta'ala, bukan mi'raj jasad, mi'raj ruhani. Ya, sebab para arif billah bila mereka angkat dia takbir Allahu Akbar, hilang semua dan, ya, hilang semua dah. Berlazat ia dengan Tuhannya. Pasutlah ia menerima mutiara-mutiara besar apa yang ada dalam sembahyang. Ya, tuan-tuan mengaji kan, dan mungkin semua dah khatam kitab kecil biasa dibaca di masjid dan di surau. Kitab yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Waliyul Kabir Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Ya, kitab Munyatul Musad fiha, ya, al-khulwah wal infirad wal inqita wal mukallamah wal muhaddasah. 9 mutiara ruhani yang ada di dalam sembahyang. Yang kita dah sembahyang berpuluh tahun, berapa mutiara yang kita dah kutip? Berapa mutiara? Adakah berlaku khulwah dalam sembahyang kita? Adakah berlaku infiradul qalbi kita dengan Allah dalam sembahyang? Al-inqita' minal khalaik dalam sembahyang berlaku tak?
Kalau tidak sembahyang kita tonggang-tonggik je nak. Sembahyang kita tonggang-tonggik. Sebab itu tak memberi kesan, ya, tidak mi'raj rohani kita ke hadirat Allah. Sembahyang adalah mi'raj. Salah mi'rajul qalbi, urujul qalbi ila Allah. Sebab sembahyang bukan benda yang kecil-kecil kan. Silatun bainal abdi wa rabb, kontak antara hamba dengan Tuhan, kelazatan, kenikmatan yang ada dalam sembahyang. Berapa mutiara yang telah Allah Ta'ala berikan. Sebab itu as-salat dipanggil hadiyatul ziarah. Sembahyang yang Nabi ambil di atas tu, setelah penyucian berlaku, tasfiyah berlaku semua, ya, bau isyarat boleh mi'raj, dia naik atas satu langit ke satu langit. Dan sebagaimana kita nak baca secara detail, seminggu pun tak habis kan, ya, Isra wal Mi'raj ni kita ambil kesimpulan kan. Ya, mana mi'raj qalbi tak akan berlaku, melainkan dia kena melalui segala proses-proses yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada tasfiyatul qalbi, kemudian al-futuhat, pembukaan demi pembukaan yang menayangkan akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tamam, baru dia diangkat. Ya, begitulah qalbi insan. Apabila dia terlepas daripada segala awaik, segala ikatan-ikatan, halangan-halangan rohaniyah, maka dia akan dibukakan futuhat, ya, wal fuyudat daripada Allah Subhanahu wa taala. Peringkat demi seperingkat sampailah ia, maknanya liqa. Satu nikmat yang paling besar ialah dibukakan makrifat dengan sebenar-benar kepada Allah Taala. Betul Ibnu Atas sebut an-naim wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liqtirabi wa syuhudih, al-azab wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liwujudul hijab. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. An-naim wa in tanawwa'at mazahiruhu, nikmat walaupun berbagai nikmat. Kita tak boleh nak itu, nikmat makan, minum, pakaian, harta benda dan sebagainya, semua kecil. Banyak lagi nikmat-nikmat yang besar, ya, yang kesimpulan ni Al-Quran sendiri memaparkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Ya. Kemudian azab begitu juga, lawan nikmat ialah azab. Berbagai-bagai problem, masalah, begitu, gini. Ya, maka sebenarnya apakah sebenar-benar nikmat dan apa sebenar-benar azab? Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Azab yang sebenar telah dibuka oleh arifin, segala para aulia, wali-wali besar, ulama-ulama besar kita, ya, ahli ma'rifah, ialah apabila terdinding kalbi kamu daripada Allah. Sebab kalbi kita tidak boleh putus dengan Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Jangan lisan dia fi kulli lamhatin, ni kalbi, waruh, wasir, kena tawajjuh betul-betul kepada Ta'ala. Dia melangkah dia dengan Allah, dia duduk dengan Allah, dia bercakap dengan Allah, baru dia akan sampai matlamat sebenarnya ibadah. Apa matlamat ibadah? Apa tuan-tuan? Mahabbatullah. Kita beribadat sampai dapat kasih sayang Allah. Mana tanda kasih sayang Tuhan? La yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'a allazi yasma'u. Al-hadisah, hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah hamba mendampingkan diri kepadaku dengan nawafil, amalan yang sunat. Ya, setelah dia mengerjakan faraid, fardu, kemudian dia kerjakan amalan sunat. Mengikut seorang ulama besar di Mekah, al-alim al-allamah, ya, Sayyid Syekh Syafi'i, dan dia juga mengamalkan tarikat Ahmadiyah tapi lain daripada Sidi Ibrahim Ar-Rashidi. Ya, jadi dia kata apa? Yang dimaksudkan an-nawafil ila al-amalu tariqah allati tattasilu sanaduha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan tarikat yang sanad disampai kepada baginda, itu mana an-nawafil. Setengah daripada tafsiran ni. Sehingga mana? Sehingga aku kasih akan dia. Seorang beribadat sehingga Allah kasih akan dia. Mana tanda kasih? Fa iza ahbabtu, apabila aku kasih akan dia, kuntu sama, akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan aku. Sekarang kita semayang contohnya, kita rokok dengan kita ke dengan dia? Kita qiyam dengan dia ke dengan kita?
Kita sujud dengan dia ke dengan kita? Ya, billah la bin nafsik, dengan Allah, bukan dengan diri engkau. Kerana dengan diri engkau mahjub, kita masih terhijab. Betul, kalau dibuka saja, tuan-tuan, memang habis, lenyap yang lain. Berlazatlah ia dengan Tuhan. Batu ulama menyebutkan al-arif, sifat orang yang betul-betul qalbi dia sudah mi'raj ke hadrat Allah Ta'ala. Ni 10 tahun, 20 tahun sambut Isra' Mi'raj, qalbi tak mi'raj ke Tuhan. Qalbi mu'allakum bil khalaik, qalbi kita masih lagi bergantung dengan makhluk. Dalam semayang pun dalam makhluk kita. Malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lisan kita menghadap wajjahtu wajhiya lilladzi. Bila qalbi kita menghadap lain, Tuhan jawab kazabta, pembohong kau, Tuhan kata. Kalau lisan kita baca iftitahus salah, wajjahtu, tiba-tiba qalbi kita tidak tawajjuh kepada Allah Ta'ala, maka Tuhan jawab, kata Imam Ghazali, kazabta, bohong kau, Tuhan kata. Kalau dalam sembahyang fardu kena bohong, dalam sembahyang sunat kena bohong, kira je lah, tuan-tuan. Tapi satu sudut kita syukur kepada Allah. Tuhan izinkan kita masih dapat sujud kepada dia. Jadi kita pandang dua sudut. Satu sudut kita telah diizin, alhamdulillah, syukur besar kepada Ta'ala. Tapi satu sudut lagi kita nak persembah. Bila nak persembah kepada Malikul Muluk, raja segala raja, bukan sembarangan nak sembah, kan? Jangan kotak kosong. Bawa kotak banyak, gaji buka apa kosong, tak ada benda ni. Ini macam-macam nak mempermainkan aku dia, kan? Itu kalau raja dunia, ya. Dia Malikul Muluk, dia tak payah tolak, dia tengok kita, dia tahu dah. Sebab itu maknanya proses Isra' dan Mi'raj, supaya kita memahami dan mengambil iktibar daripada perjalanan Isra' dan juga Mi'raj baginda SAW, kemudian bau usul ilallah, dia sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana kita lihat bahawasanya kehaibatan baginda SAW ternyata di mana? Di Sidratul Muntaha. Jibril selenda. Kalau aku bergerak ke depan, terbakar aku. Itu ulama-ulama besar mengatakan bahawa itulah tanda Nabi ialah nurun. Nabi itu ialah nur. Kalau tidak tak boleh masuk, dan kalau masuk terbakar. Itu Rasulullah SAW. Jadi maknanya pengajaran kepada kita nampak di situ, baru jelas, baru dah pergi kepada pada mustawa dan kepada hadratul kursi, barulah ditajalli oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat paling besar bila berlaku pentajallian, maka tinggallah ia dengan Tuhannya Ahad. Ya, itulah nikmat sebenar. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar ialah apabila dibuka engkau dengan dia. Ya, dibuka kita dengan Allah Ta'ala. Maka nak dapat pembukaan ini, 3 syarat disebut oleh Sayyidi Ahmad Ibn Idris. Iza kana al-ghalib 'ala al-'abdi al-ishtighalu bih, ja'altu na'imahu wa lazzatahu fi zikri. Wa iza ja'altu na'imahu wa lazzatahu fi zikri, asyiqani wa asyiktu. Fa iza asyiktani wa asyiktuhu, rafa'tu al-hijab fima baini wa bainahu wa sirtu mu'aliman bainahu la yashu iza sahannas. Berkata al-alim wal-alamah al-kutubul kabir Sayyidi Ahmad Idris, apabila adalah insan itu ishtighalul qalbi billah. Rukun pertama dalam kita ibadat, apa sahaja ibadat, tapi dalam zikir mesti ada ishtighal. Apa ishtighal? Tumpuan. Quran sebut apa? Ya. Wazkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Zikir secara tabattul. Waskuris marabbi, sebut nama Tuhan kamu betul-betul, concentrate, ya. Baru dia akan hadiahkan kita, ja'altahu na'imahu wa lazzatahu fi zikri. Aku akan berikan nikmat lazat di dalam zikir. Ya, makna fokus, istighal, baru ada hadiah pertama dia dapat. Lazat. Sebab tu semua ibadat yang kita lakukan, ada tak dapat benda ni. Kalau kita semayang tak dapat lazat, semayang lazat tu syak tak dapat, sila tangisi, bangun malam-malam minta dengan Ta'ala, ya Allah kau tariklah qalbiku ke hadratmu. Tu je, kan? Minta Tuhan sentap qalbi.
Dipanggil jazbah. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah Ta'ala menarik akan orang yang dikehendaki qalbi. Batawan kalau injizab berdoa Sayyidi Ibrahim Ar-Rashidi radhiyallahu an, Allahumma ja'alni minal muradin, ai minal majzubin. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu yang fakir ni daripada orang yang Engkau sentap kalbi kami ke arah. Itu berlaku jazbah. Bila tarik dan habis tutup yang lain. Situlah rahsia permulaan kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ja'altu na'imahu wa lazzatahu fi zikri, apabila aku berikan nikmat lazat dalam zikir, maka dia akan ada switch yang ketiga dibuka. Asyik tani wa asyik tu. Dia akan ada asyik rindu yang cukup kuat dengan Tuhan kena ada. Kalau tidak, kalbi itu tak boleh berjalan ke Tuhan. Dia duduk kat sini. Kalbi, roh, sir, dia nak berjalan. Dia mesti ada asyik, rindu. Sekurang-kurang arif, ya, para arifin berkata, macam mana seorang perempuan gila lelaki, lelaki gila perempuan. Jangan itulah. Itu paling kurang. Dia duduk ingat jalan, ingat tengok rumah kawan, tengok ampai baju kawan pun tengok kawan. Dan segala alaqah yang ada pada mahbubah, ya, mahbubah yang dikasihi tadi kan, apa yang ada alaqah, rumah dia, kebun dia, seripal Jepun dia, habis dia tengok semua ingat kawan. Ya, bermakna semua benda yang ada alaqah itu dipanggil pentajalian bagi mahbubah, kekasih. Al-Quran kata apa? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ini dipanggil muraqabah ahadiyah. Ya, muraqabah ahadiyah. Fa aina ma tuwallu samma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, sama di sana wajah Allah. Apa mana wajah Allah? Bukan mana wajah zat Tuhan. Kersana Tuhan sudah banyak dan wajhu ay wajhu tajallian. Wajah pentajalian. Di mana saja kita tengok. Di semua dipanggil mazhar, cermin untuk memandang azamah, kebesaran dan keagungan Tuhan. Ya, tengok langit nampak dia, tengok bumi nampak dia, tengok dengan mata kasar nampak dengan mata dalam. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu la qablah. Aku tidak lihat dengan mata kasarku pada semua makhluk, melainkan kalbi aku dah pergi kat dia dulu. Itu sistem cara melihat. Jangan berani-berani kita melihat sebelah mata. Jangan. Buka mata luar, mata dalam kena buka. Kalau kita buka mata luar saja, dalam tak buka, habis kan. Memang habis hanyut. Ya, kita pandang kepada apa? Kepada zahir, kepada kainat, kena nampak kepada Tuhan. Mukawwil. Kita pandang kepada makhluk, bisa nampak kepada Khalik. Nampak pada makhluk, mana pada mujid yang mengadakan dia. Jadi semua dipanggil mazhar, cermin untuk memandang azama, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Abang dia tengok situ, dia berjalan dengan aku, dia bercakap dengan aku dalam hadis sahih dan tu, ya, itu baru dia akan dapat rasa nikmat yang paling hebat antara dia dengan Allah. Dan kita mohon supaya kita dapat sebelum kita padam. Tu padam kan? Sebelum kita padam. Kalau tak berjejak ini, bermakna rugi serugi-rugi. Ibnu Atak sebut dalam munajat dia, madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badalan. Madzal ladzi wajada man faqadak. Apakah kehasilan hidup insan sampai dia meninggal? Faqada ay faqada syuhudak, dia tidak masuk dalam makamil musyahadah yang diisyarat dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Itu makamil muraqabah. Sampai habis umur dia 80 tahun, 100 tahun, tak jejak lagi. Rugi serugi-rugi orang. Sebalik, wa man ladzi faqada man wajadat. Apakah keluputan orang yang ada ini benda? Jadi dibukakan oleh Allah SWT makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Musyahadah syuhudul qalbi. Ya, musyahadah qalbi dia dengan Ta'ala, itu nikmat paling besar. Maka orang ni berjaya dalam hidup dia. Ya, bukan berjaya hidup mengumpul harta benda, bukan kan. Kalau mengumpul harta benda, syoros lagi banyak kan. Ya, aduh. Jadi mana nikmat sebenar dan nikmat dalam. Apabila dibuka antara dia. Sebab tu bila dapat pembukaan, bila dia asyik dengan Ta'ala. Jadi mana saja jatuh pemandangan, dia akan terasa kenikmatan pembukaan dia dengan Ta'ala. Faiza asyik tani wa asyik tu rafa'tul hijab. Bila dia asyik dengan aku buka hijab. Kalau hati dia tidak asyik, Tuhan tak buka, dia masih mahjub. Ya, nanti kita nak pada mi'raj. Kalau Rasulullah mi'raj dengan jasad dan roh, maka kita
cukuplah dapat dengar rohani kita tu. Mi'raj jasad kita, ya, ajsaduhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itu ialah pakaian sunnah yang paling besar yang ada para nabi-nabi, rasul-rasul, khususnya Rasulullah SAW. Jasad bersama makhluk, qalbi dengan Tuhan. Guru bagi Imam Asy-Syafi'i, ialah Syekh Ma'ruf Al-Qarqi, dalam perjalanan tarik dia, 40 tahun aku mengajar muridku, menyangka ia aku berhadap dengan dia, rupanya tidak. Jasad aku dengan kau tadi, rohani aku dengan dia. Sentiasa uruj rohani dia dengan Allah Ta'ala. Itulah kita nak cari dari Isra wal Mi'raj, urujul qalbi ila Allah, ya, naik qalbi kita makrifat kepada Allah SWT. Maka carilah jalan dia, ya, tuan-tuan, cari jalan guru yang boleh memimpin. Kalau dah ada, beramal betul-betul dan minta pertolongan dari Allah, ya, yang membuka dia kan kita, ya. Dan bila dibukakan satu benda ini, maka sirtu mu'aliman, akulah yang akan mengajar dia, ya. Antara la yasru idza sahannas, dia tak akan lalai wala sedikit pun dengan aku apabila orang lalai. Itu semua isyarat yang disebut fi kulli lamhatin wa nahs, isyarat wasil. Isyarat tu Sidi Ahmad dapat tu khas daripada baginda Islam untuk isyarat kepada kita. Duduk taraf tu, bahawa maknanya abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad kamu dengan makhluk, rohani kamu dengan Tuhan. Rugi kalau rohani kita, kalbi kita yang disebut dengan Baitur Rabb. Baitullah, rumah Allah, bukan Tuhan bertempat. Allahu la yataqayyadu bil makani waz zaman. Tuhan tidak terikat dengan masa dan zaman. Dia yang mengikat masa dan zaman, ya. Oleh kerana itu sama juga bila kita sebut Baitur Rabb, kalbi kita ni dia panggil Baitur Rabb, rumah Tuhan. Apa makna rumah Tuhan? Rumah untuk urusan dengan dia je. Jangan masuk urusan dunia dalam ni. Jangan masuk. Sebab tu isyarat Syekh Abdul Qadir Jalani, ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam kalbiku melainkan dia. Mana-mana imam tarekat semua memang hebat-hebat belakang. Tarekat Qadiriyah ke, Naqsyabandiyah ke, Syatariyah ke, Ahmadi, semua hebat-hebat, ya. Dan anggota petikai-petikai dan semua wali-wali besar, dan semua mereka ni min ahli bait Rasulullah, semua ahli bait. Sayyid Ahmad Ibn Dis kiri kanan, Sayyid Bahauddin Naqsyaband kiri kanan, ahli bait. Ibu, ayah semua ahli bait, bukan jalan-jalan orang dan jadi kita dapat bernaung bahawa dia pun alhamdulillah dapat sanad dengan dewan pun alhamdulillah. Mudah-mudahan di akhirat mereka mengenali kita. Kalau kita dapat duduk gayut ujung kaki dia pun tahu, kan? Dapat gayut ujung selipal dia pun tahu, ujung kasut dia pun tahu. Ya, takut wali-wali tak kenal ni mana orang ni. Itu sebab pentingnya kita bai'ah, pentingnya kita ada sanad dengan para awliya. Ya, mana kalau sekarang istilah apa, kita duduk dalam grup WhatsApp ni, sedap sikit kan. Atas kita semua payung bersinar-sinar nur dia, kita duduk bawah menjadilah gangguan. Tapi beramal betul lah. Ni setengah-setengahnya ambil lama dia, anak syekh, anak tarekat, beramal tidak. Ya, mana bersungguh-sungguh. Bentukan tadi pesanan Sidi Ahmad dia tempat. Apa tadi? Pertama al-ishtighal. Yang kedua apa? Al-lazzah. Yang ketiga apa? Al-ishq. Aku baru dah putus hati berlaku, ya. Buat ibadat apa semua buat betul-betul tumpu, betul-betul tumpu dengan dia, ya. So dia kata raqib annallaha yara, murakabah kerana Allah sentiasa memandang kamu. Itu sentiasa, ya. Baru dia insya-Allah akan terbuka, pintu atas satu langit ke satu langit, dia akan naik, kan, ya. Dan bila menyebut langit ni kita gerun mentang. Seorang daripada khalifah Rasulullah SAW yang dilantik ke Yaman, Sayyidina Muaz bin Jabal, dia meriwayatkan satu hadis berhubung dengan langit itu, dan hampir dia menangis tidak berhenti, ya. Sebab sebelum dijadikan langit 7 lapis langit, dia jadi 7 lapis 7 malaikat yang akan menjaga tiap-tiap pintu langit, ya. Ibadat orang tu hebat. Langit pertama hari tu dia mengumpat, semua reject balik, pum, tenang balik, ya. Wadrib hadilah amal sahibul wajh, kau ambil amal ni pukul balik, ya. Wajhus sahib, kamu ke orang yang beramal. Sebab apa? Aku dikata sahibul ghibah, aku diperintah Allah menjaga pintu yang pertama langit tidak dibenar hari ini. Lalu apabila kalau dia ada mengumpat satu dan cek, kalau hari dia mengumpat habis semua, bertahun ibadat pun tak naik, ya. Naik langit kedua buat ibadat kena dunia, langit tenang. Langit ketiga ibadat kena ada ujbin, tenang. Langit keempat ada takabur, tenang. Langit kelima ada hasad, pum. 6 ada tidak ada ihsan, 7 riak, batal.
Yang atas tu nak sampai tu riak pula ada, boom, tendang habis kan. Sebab tu Nabi katakan akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riak. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku ialah riak. Ya, riak bermakna apa? Qalbi dia sudah rosak. Orang beribadat kena riak, dia tak kenal Tuhan sunnah. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak berani nak memalingkan qalbi dia menghadap kepada hadrat kiblat roh dia, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila ada riak dia, Nabi bimbang dia, akhwafu ma akhafu ala ummati, sebimbang-bimbang yang aku takut kena pada umatku. Bagaimana kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbang, tiba-tiba kita umat buat tak perasan. Riak berbahasa ni ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ni ada pula kata tak payah ilmu tasawuf, tak payah belajar, tu lebay kotai yang ini. Yang tu lebay kotai yang ini. Rasul kata aku cukup bimbang. Cuma tasawuf tu dia nama tasmiyah. Ya, usul fiqh pun tak ada nama zaman Nabi. Ya, mustalah hadis pun tak ada nama zaman Nabi. Nabi suruh tafakuh je. Iza arada Allah bi 'abdi khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyuba. Apabila Allah Taala nakkan hamba tu menjadi baik, maka apa? Dibuka di kalbi dia tu minat untuk menambah akan ilmu. Ya, ilmu ulumuddin zahiran wa batinan, zahir dan batin. Kemudian dia beri pula dia tadi, hati dia tadi tidak terikat dengan makhluk, dipanggil az-zuhdu wa zahadahu fid dunya. Man zahada fid dunya allamahu Allahu bila ta'allum. Siapa yang hati dia tawar dengan dunia, zuhud, maka Tuhan akan buka ilmu tanpa belajar. Ini dia pakai ilmu wahbi, bukan ilmu wahabi kan, ilmu wahbi. Wahbi itu babas. Ya. Kemudian yang ketiga barulah maknanya wabassarahu uyuba, Tuhan buka kalbi dia sentiasa memandang akan kekurangan diri dia. Itu di antara tentu. Ini semua sifat-sifat yang ada dalam permulaan awal pembedahan yang dilakukan Nabi, isyaratun, memberi isyarat kepada tasfiyatul qalb. Kita bersihkan lagi. Benar berjalan, dipimpin. Ingat dalam pimpinan tadi akan berlaku ya mukasyafat, pembukaan alam ni terbuka. Tujuannya apa tu? Untuk memandang kebesaran Tuhan saja. Jangan sangkut. Ya, pada buka-buka disangkut situ nyanyi, sebab kan ada mursyid yang memimpin. Kemudian barulah maknanya bersih, urujul qalbi akan berlaku. Mi'raj kerohanian ni satu peringkat sampailah peringkat mukasyafah dengan Allah Taala dipanggil maka makrifat yang khassah, sahibul haqiqah ghaba anil haq bi syuhudil malikil haq. Orang yang duduk makam hakikat, ghaba anil khalq, lenyap makhluk daripada kalbi dia. Kalbi ya, jasad tak apa, ni dalam kosong dia dengan Tuhan. Bisyuhudil malikil haq, dengan sebab berlaku musyahadah dan pentajalian kepada kalbi dia tadi. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam golongan orang yang ditarik oleh Allah ke hadratnya dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, ahli bait dan para masyayikh kita insyaAllah. Qul hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma salli fa inna khairukum lahu wa muhaqqiquna bihaqqi wasluk bina ya Allah masalikal ahli jazm bijaya. Alhamdulillah. Ya.